Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, Ustaz, bolehkah kita beli lembu seekor? Duit kita seorang untuk buat korban raya haji dan semua 7 bahagian itu satu keluarga kita. Ko family kita kena duit, ko family kita kena bui duit juga untuk satu bahagian. Atau belanja adik-beradik dalam satu bahagian. Gini. Masalah rebel satu bahagian hanya dibenarkan seorang yang buat ibadat. Seorang untuk satu bahagian lembu seorang saja benar. Masalah pahala, dia kata kalau ada pahala rebel tahun ni saya nak hadiah ke pahala tu kepada semua ahli keluarga, terpulang pada dia. Tapi untuk buat seekor lembu 7 bahagian. 7 orang saja boleh masuk nama. Tak boleh lebih daripada 7 bahagian. Lepas tu ahli keluarga saya ramai ni. Saya beli seekor lembu, saya niat untuk satu keluarga. Niat apa? Kalau niat pahala sah. Kalau niat rebel lebih daripada 7 orang seekor lembu, tak sah. Pokok dia tidak jadi. Jadi buatlah, pilih dah dalam 7 orang keluarga tu ko, ataupun kita niat nak rebel seekor lembu, pahala dia sebahagi kepada adik-beradik, sah hukum dia. Lagu tu dah. Berdosa kau kita panggil orang bodoh. Sebab mereka memang bodoh. Tak nak belajar ilmu agama tapi sembel macam dia tahu belaka. Itu dipanggil menghina kau atau menunjukkan kebenaran. Gini. Menyatakan kalimah bodoh ini kasarlah kita kata. Ada benda boleh disebut tapi disebut dengan cara cerdik lah. Mungkin kalau kita sebut dengan cara kasar maksud menghina. Betul kalau kita nak tegur dia. Kalau betul kita nak tegur, jangan hina dia. Nabi suruh kita menasihati orang, bukan menghina orang. Okey, perkataan bodoh tu kadang-kadang tepat pada keadaan. Kadang-kadang tidak tepat. Maka hak tak tepat ni dalam bentuk menghina orang. Kata dia bodoh depan saing-saing dia, tidak kau malu dia. Nah, kata depan keluarga dia, depan orang ramai, tu memalukan. Tetapi perkataan itu kalau kita kecek molek dengan dia, panggil dia seorang perseorang, nasihat sungguh-sungguh. Kita saing dua kata, tak cerdik bodoh hamba rasa kalau awak ni tak belajar ilmu fadu'an. Dia tak marah kalau kecek lagu tu. Guna perkataan bodoh juga. Maka ada benda tu jadi hina, haram hina orang. Nah, ada benda itu jadi molek pula, iaitu dalam bentuk nasihat. Lagu tu. Jadi bukan tak boleh nak kata langsung bodoh ni, tapi biar pandai cara nak kata. Kerana kita disuruh untuk menasihati manusia, bukan untuk menghina manusia. Lagu tu. Kerana kita tidak tahu kesudahan dia, hujung jatuh dia. Rezeki Allah Ta'ala beri, kita duduk dalam keadaan baik, dia duduk dalam keadaan jahat. Rezeki dah kita tu. Maka orang yang duduk dalam keadaan baik, Nabi tak ajar suruh merasa hina orang lain. Tetapi bersyukurlah dengan keadaan kita ini duduk dalam keadaan baik. Ustaz, saya ni balik lewat malam. Dan ada kalanya kenderaan saya ditupai oleh benda. Maknanya hatu lah. Hingga menyebabkan jadi berat. Tak tahu ke hatu kau berapa dia siapa berat. Hatu ni tak berat ni. Hatu berat kau tak berat? Hatu ni benda tak berat dah. Rasa-rasa. Cutera biasa masuk hatu tak? Hatu ni berat. Siapa dia biasa masuk hatu, dia tahu lagu mana benda masuk dari tubuh dia. Dia rasa berat. Orang tak ada pengalaman, tak sedar cerita, buat saja dah. Kalau orang biasa masuk hatu, dia akan rasa berat setara mana hatu ni. Berat. Maknanya kalau dia kata kenderaan dia tu jadi berat. Jalan tu. Kali naik sekapung, kali ni cuik belakang. Kerabat dia pakai naik kereta. Mungkin kereta baru-baru pula. Amun nak terang kereta baru. Naik ramai-ramai. Klik raya pula tu. Tak payah jalan kaki kata. 13 puluh juga. Naik kereta.
Soalan saya ada kodok amalan yang dapat hindarkan daripada benda menopeh, mohon ijazah. Jadi perjalanan kita ni nak minta selamat dengan Tuhan ni, baca doa naik kenderaan, kedua baca ayat kursi. Baca ayat kursi buat adat-adat musafir. Baca ayat kursi wa kasmillah Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Baca hak tu minta musafir kita selamat. Jangan duk pasal lah ayat-ayat manzil dalam kereta. Jangan duk pasal ayat-ayat ruqyah dalam kereta mengganggu. Kerana kita lalu jalan kita nak sampai ke rumah ni, kita lalu rumah orang. Kita lalu kawasan orang. Maka kawasan ni ada hak dah. Kita ada rumah, orang tu benda tu pun ada rumah dia. Kita lalu rumah dia, kita duk pasal ayat Quran, terganggu dia nak tidur. Mula dia kata, bahasa kakak ni lalu rumah orang, kurang hajar kata. Kena sekali. Jadi tok saya kiranya kita pasal benda-benda lagu tu. Baca doa keselamatan, jalan bismillah. Kalau tak berlaku apa tak payahlah. Ni baca ayat manzil dalam kereta. Sebab itulah kalau orang-orang ruqyah bomo orang tak digalakkan baca ayat-ayat manzil, ayat-ayat perubatan di dalam kereta. Takut dia ganggu. Ganggu dah terganggu kawasan dia. Siapa dia ganggu siapa dia lah ni? Supaya kita dalam hutannya gibai pula. Kena orang duk tidur bapanya. Bukan tak bilang balasah ni. Kita semaya cara kita, sekadar kita saja. Jangan ganggu, ajar beradak gak. Kita ni tupai bumi Tuhan ni. Bukan kita seorang duduk atas muka dunia ni. Jin tupai situ. Iblis setan. Ni duduk nak jadi khalifah Tuhan. Wak kerja kurang hajar lagu tu. Yang marah dia orang lah. Hidup biar beradak. Nabi kita ajar kita beradak. Tak kena, tak apa. Jauh tu. Jadi baca ayat kursi lah. Baca ayat kursi. InsyaAllah lah. Ustaz dulu nenek saya kerja jual topak. Pas saya duk curi topak dia. Pas lah ni nenek saya meninggal nak bayar balik lagu mana topak. Berapa keping dia mau ambil topak? Kira lah berapa buta. Bayarlah kotuk ambo ada lagi. Bayar kotuk. Oyak kotuk tu ambo masa duduk jual dengan nenek dulu. Ambo duk curi topak dia. Dia beli 10 keping. Ambo curi sikit lah 9 keping. Jual sekeping lah. Padai ambo kata duk oyak toyo lah. Duk oyak apa dia. Toyo sebenarnya. Ambo minta maaf lah. Biarlah kata lah toyo ke ambo pun. Ambo nak bayar dah berapa dah? 10 keping. Berapa keping dah? Sikit yang ambil. Lama mana duk jual? 10 tahun. Kira sehari 10 keping. Bayar diri lah. Kena bayar lah hutang orang. Tak apa tuk dia tak marah kut cucu dia. Cuma bayar tu berlebih-lebihan lah. Katanya tuk dia ni. Lagu tu. Boleh kodok kita buat ibadah korban satu bahagian kursi dua. Supaya soalan sana. Tak boleh buat kursi dua lagu mana. Atau saya kau ambil kursi dua. Tak boleh. Seorang yang boleh buat satu bahagian. Kalau nak buat dua orang tak cukup pitih. Pitih tu kita sedekah ke saing kita. Kita nak rebah. Tak ada pitih. Separuh hamba boleh bayar. Contohnya 700. Hamba 300,500 hamba boleh lah. Demo 300,500 cukup 700. Gini ya. 700,500 ni hamba ikut demo. Kat tu ada 700. Dia niat rebah. Pahala boleh juga kita. Kerana bui pitih kepada orang. Bui pitih kepada orang. Dan dia buat rebah. Pitih kita tu jawab kebajikan. Boleh pahala juga. Tapi nak kongsi atas dua nama tak boleh so bahagia. Mohon ijazah supaya isteri jadi solehah. Saya nasihat dah ustaz tapi tak jadi. Paksa pun tak jadi. Nasihat tak jadi, paksa kau tak jadi. Juga tak jadi juga ustaz. Terima kasih ustaz. Sungai Golok. Gini nak cari isteri solehah Nabi sebut dah payah. Nabi kata siapa dia yang jumpa seorang isteri yang baik, pegailah dia. Jangan lepas dah dia. Kerana sangat payah nak mencari isteri solehah seperti mencari seekor gagak berwarna putih. Gagak berwarna putih. Benda ini seolah-olah khayalan, wujud di alam khayangan ya. Gagak berwarna putih. Maka isteri yang solehah juga lagu tu. Orang tino ni dia tetap dengan keperempuannya dia sekalipun dia solehah. Kita tak boleh paksa dia jadi seorang lelaki. Dua jiwa nak jadi satu keinginan. Tak boleh. Tipu saja. Kita tak saya ikut dia. Dia tak saya tak boleh nak ikut kita. Kita ada cita rasa. Kita ada hobi. Dia ada hobi dia juga. Maka bukan kita nak menyatukan dua keadaan. Tak. Saling-saling taat kepada Tuhan. Keluarga jadi bahagia. Isteri taat kepada Tuhan. Dia akan buat benda yang menyebabkan Allah Ta'ala redha. Suami nak taat Tuhan. Barulah menuju kepada Tuhan. Baru dia tak balah. Hak ni padi, hak ni nak tarik hak ni. Hak ni nak suruh ikut dia, hak ni nak lagu mana? Kita nak tuju siapa lah ni?
Kalau sama-sama tuju Allah, tak ada istilah tarik menarik. Hak ni nak suruh ikut ambo, hak ni suruh ikut ambo. Pakat gi tuju Tuhan, tak ada masalah lah. Keinginan kalau benda-benda harus tu biar ke dia lah. Baloh nak beli goni, wi ke dia lah. Benda tak dosa pun, benda harus. Ikut dia ni dok baloh ni dosa lah. Ikut demo nak gapo dia ambil lah. Pada dok baloh ambo rela lah kata. Munggo kita nak Tuhan tu gak, benda-benda harus tu tak payah. Cuma isteri tu kena ikut suami. Solehah tu payah. Untunglah kalau jadi isteri yang solehah, boleh isteri yang solehah. Minta doa dengan Tuhan ketika mula-mula berkahwin, letak tangan atas kepala dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kebaikan dia. Aku minta jauh daripada kejahatan dia. Pergi atas kepala. Lepas pada maya sunat syukur dua rakaat, dia jadi makmum. Malam pertama tu tak tangan atas kepala dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kebaikan dia dan kebaikan yang ada dalam diri dia. Aku berlindung daripada jahat dia dan jahat yang ada dalam diri dia. Minta dengan Tuhan lagu tu. Royak je lah gapo. Pas orang tino ni kadang-kadang kita kena royak, jangan royak kata dia tahu. Cekak tak dia tak tahu. Kurang ajar sungguh tino ni. Tak reti. Demo pernah royak dia. Demo kalau klik hijau pernah royak kata, kalau abang klik hijau cadai air deh, buat air. Tak pernah royak, tiba-tiba nak suruh isteri tu tahu dah. Kadang-kadang isteri mungkin ngaji, tak pernah ngaji adab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai gapo. Tiba-tiba menikah. Persiapan nak jadi isteri orang tak tahu apa. Masuk ke gapo nak layak suami tak erti. Mopok pun lebih kurang tolong ya. Pas tiba-tiba kita nak suruh isteri kita tahu. Tahu lagu mana dia tak belajar. Kita sebagai suami royak kata saya beri masuk ke lagu ni. Gini. Kalau saya balik kerja, awak jangan kecek dengan saya. Saya penat, saya nak rehat dulu tidur. Cuma awak kacai saja. Budak tahu ni. Ni dia tak tahu selera kita. Tiba-tiba kita nak kata, cekak dia tak tahu. Cekak tak tahu sungguh. Ni baru kamu kenal demo. Tiba-tiba nak minta benda-benda. Ajar tak. Silap kita lah. Jadi solehah ni, kalau nak ikut selera kita, kena ikut ajak-ajak nah. Kita minat kalau minum air TO ya. Nescafe lagu ni. Kalau buat masuk lagu ni, setara dia. Baru jolo. Hamba makan luar pun tak beri. Sebab apa? Orang rumah hamba ikut selera hamba berlaku. Hamba royak makan cuma ni, selera lagu ni, goreng lagu ni. Baru tu. Ni tok laki makan luar. Patut nak kata apa hamba selera makan luar. Demo pernah ajar bini demo makan masuk ke mana? Kau bini demo tak masuk. Royak selera hamba gini hamba beri goni bukan. Biarlah kita minat makan monggeng kau gapo dia. Royak ke dia sama makan monggeng nombor 1 kalau monggeng. Kena royak ke dia. Tiba-tiba kita minta benda dia tak tahu. Ngaruklah dia nya. Kadang-kadang bini tu baik dah, tapi minta benda tak tahu. Tak tahu sungguhlah. Jadi suami kena buat dia jadi solehah. Kadang-kadang masa dia duk sorang tak apa, dia rasa dia sempurna dah. Tapi apabila jadi isteri orang, dia kena beli pelajaran khah pula. Setiap suami dia ada pelajaran dia. Ambo suka baju lagu ni. Ambo tak minat baju lagu ni. Ambo makan belakang, ikutlah. Demo tak basuh baju pun ambo pakai juga. Ambo tak boleh, ambo kena kemah. Ambo kena gosok baju. Kena royak. Ni tak royak tiba-tiba minta. Pening ambo. Jadi solehah ni pertama tak usah minta ayat lah. Ajar dulu. Baru dia tak dengar kata dia lawan. Barulah tak jadi solehah. Tapi bu orang tu nak jadi jurus dah kita tak ajar tiba-tiba jadi tak silap kita nah. Baca qul Allah 3 kali sebelum masuk rumah. Baca ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baca sebelum naik rumah. Sebelum buka pintu rumah baca qul Allah 3 kali. Lepas tu lakoh masuk. Insya-Allah Tuhan harmoni ke perasaan di antara dua kita orang rumah kita dengan kita. Cuma lagu itulah kena ajar dulu. Ustaz saya nak bertanya, umur berapa seeloknya saya hantar ke sekolah pondok? Gini. Sekolah pondok ni umur berapa biasa orang timur berlaku lah. Biasa 10 tahun ke atas, 13 tahun ke atas boleh lah. Cuma kita show anak-anak ni pertama tekan ke Al-Quran. Tekan ke Al-Quran, umur 7 tahun tu biar dia boleh baca Al-Quran. Apabila dia umur belasan, umur 13 tahun, masuk pondok, belajar ilmu fardu ain dulu. Supaya apabila dia masuk kepada alam balik 17 kau gapo dia komplit dah. Quran saya boleh baca dah. Fardu ain saya lepas dah. Rukun semaya saya betul dah. Baca Fatihah betul dah. Boleh jadi makmum orang, boleh jadi tu imam orang. Kalau saya nikah pun saya tak bodoh telajak, mandi junub pun reti, goni pun reti.
Untuk orang awam sekadar tu saja pelajaran ilmu agama. Lepas tu you nak pergi jadi planet Pluto, kau nak duduk di Amerika Selatan, kau nak pergi Texas, kau nak pergi di Hollywood, kau terpulang kepada dia, fardu ain saya sudah lepas dah. Saya akidah saya betul dah, baca Quran saya lepas dah. Sekadar tu saja. Jadi nak pergi sekolah pondok ni, moleknya betul ke Al-Quran. Sebab sekolah pondok ni menekan ke ilmu fardu ain. Betul ada baca Al-Quran ada. Tetapi kita letak di tahfiz dulu sebentar untuk betul ke baca Al-Quran, comel baca Al-Quran gapo dia. Lepas tu baru masuk pondok betul ke fardu ain. Lepas tu terpulang pada dia. Dia nak terus ke jadi ulama, nak terus ke medan ni, bidan ni, saya nak terus ke dalam bidan ni, saya minat sangat agama, nak mendalami lagi. Okey jadi ulama, jadi tok guru buka pondok. Ataupun sekadar ni saya dah lepas dah fardu ain, saya nak kerja, nak jadi engineer, nak jadi polis, nak jadi kontraktor, nak jadi terpulang kepada kita. Lagu tu. Ustaz macam mana nak hilangkan sombong dalam diri? Sombong dalam diri ni kerana kita rasa kita ada kelebihan. Okey. Setiap manusia yang merasa ke dia ada lebih daripada orang. Sama ada lebih duit. Saya lebih banyak duit daripada awak sebab tu saya rasa lebih sombong daripada awak. Awak apa rasa monyok sebab awak tak ada piti. Kalau awak ada piti awak rasa debel juga. Maka kelebihan ini menyebabkan kesombongan. Tak ada orang bodoh letak tiba-tiba dia masuk dalam majlis orang pandai dia rasa sombong. Memang tak cerdik benar itu. Tak tahu tu tak ada kelebihan langsung nak sombong ke apa dia. Orang tak ada piti sesok barat depan ni sesek orang kaya saja tiba-tiba dia kecek sombong. Allah bodoh tahap mana tak tahu. Jadi kesombongan ini muncul kerana ada kelebihan. Kita nak hilangkan kesombongan, hilangkan kelebihan itu dulu. Hilangkan daripada perasaan kita, daripada diri kita kelebihan. Lagu mana? Serahkan kelebihan itu milik Allah. Apa yang kelebihan yang ada pada diri saya adalah milik Allah. Maka apabila kita rasa ia adalah milik Allah, tak perlu kita rasa bangga dan bersombong diri. Seperti seorang yang miskin diberi pinjam kereta Mercedes. Okey, dia kereta Mercedes beri sombong. Dia pun naik kereta Mercedes tak khabar ingat apa? Dia lupa sebentar. Kereta tu milik tuan dia. Tapi kalau orang sedar diri dia bawa kereta lagu lain. Sekalipun dia ada kelebihan Mercedes tu, tapi dia bawa dia kereta dalam keadaan dia sedar saya hanya menumpang saja. Maka kalau orang puji pun kata, oh comel kereta. Kereta tu buat okey ambo. Nak kata gapo dia demo beri rezeki alhamdulillah. Tapi tu tak sombong lagu tu. Kelebihan tidak menunjukkan kesombongan, tapi apabila lupa yang kita memiliki kelebihan itu menyebabkan kita jadi sombong. Maka serahkan ke semua kelebihan yang ada pada diri kita kepada Allah, barulah hilang perasaan sombong. Berlatihlah. Semua ni kelebihan Allah Ta'ala beri kepada hamba belaka. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Diri hamba ni milik Allah. Bukan kata harta hamba, isteri hamba, anak hamba. Hamba sendiri ni milik Allah. Tuhan nak ambil masa-masa bila boleh. Harta hamba lagi-lagi lah. Diri hamba sendiri ni milik Allah Ta'ala dah. Jadi pelatih lagu tu nak hilang kesombongan. Maka adalah tempat-tempat guru-guru yang pandai dalam mengejah bab lagu mana perangai sombong ni. Ustaz boleh kodok sebutkan semua jenis kain yang Nabi pakai di badan? Sudah. Macam kain serbai, kain ridak, kain lain-lain. Okey. Pakaian Rasulullah pertama Rasulullah pakai piyah. Ni piyah. Piyah ni Rasulullah ada pakai maksud kopiah latiah. Latiah ni kopiah lagu ni. Kopiah yang melekat di kepala. Bukan torbus. Torbus ni dia tak melekat di kepala. Dia ada senggel. Pasal tak? Dia ada ruang dalam kepala. Dia kepala ni kan. Dia ada ruang. Dia nak piah ni hok jenis rapat di kepala ni. Jadi Rasulullah pakai piah hok jenis rapat di kepala lagu ni. Tak tahu napuk kodok tak tahu lah. Napuk rapat di kepala lagu ni. Tu piah. Ada Rasulullah pakai topi besi kalau atas kepala. Topi besi. Topi besi ni warna besi lah. Coking kau tak coking kau. Kedua Rasulullah pakai gau ni kain serbai. Lepas pada kain serbai turun sikit Rasulullah pakai syah, kain sebah atas tekuk. Lepas tu Rasulullah pakai tubuh pula jubah. Jubah hok sarut kali atas dipanggil jubah. Kalau masuk kok surung kok bawah gini masuk lagu ni tu dipanggil jubah. Nah, dipanggil gomis masuk kok ni. Lepas tu Rasulullah pakai jubah hok jenis pakai kok ni. Pakai kok tengah. Jubah gini. Dipanggil jubah dipanggil. Lepas tu Rasulullah pakai apa dia? Kain plekat, izar. Kain tak jahit. Lepas tu Rasulullah pakai tali pula ikat sini, tak situ buka aurat.
Ada riwayat kata Rasulullah pakai seluar, mazhab kita tak, Rasulullah tak pakai seluar, pakai kain pelekat aja. Rasulullah pakai capah, pakai kasut dia. Pakai kasut ni macam-macam versi kasut lah. Sama ada kasut style macam dia panggil apa jenis tali tu. Dia panggil apa dia? Kasut apa ni? Tali tu panggil. Sandal ke panggil dia. Sandal ke ataupun style saut lagu tu. Macam-macam lah. Waktu pakaian antara pakaian Rasulullah. Apa dia lagi? Rasulullah pakai kain serba, kain ridak. Kain ridak ni kain atas baru ni lah. Pakai kain apa dia lagi? Tak ada lah. Sapu tangan. Rasulullah dia suka pakai minyak di rambut dia. Sisir kemah Rasulullah rambut panjang sekat ni. Rasulullah ni dia buka kacing. Rambut tak boleh buka kacing, memang di muka lain pula. Sebab tu ada orang kata Rasulullah ni semak sungguh. Dah lah dia rambut panjang. Rambut belah lagu ni, dia buka kacing, duduk. Memang Rasulullah. Dia buka kacing. Rasulullah tak ajin style skema, kacing patah kok dak. Ada riwayat Rasulullah buka kacing gini. Dia duduk lagu cara duduk dia. Dia jalan Rasulullah ni duduk jauh nampak semak dah. Kau dekat kau semak. Ada orang duduk jauh nampak semak, depan nampak Allah. Tak jadilah mana. Amo nampak semak nampak jauh. Depan supaya nyepak juga. Rasulullah ni kesempurnaan dia ketika dekat, ketika jauh. Rasulullah tengok mana-mana sudut comel belakang. Tengok kau ni. Tengok kau ni. Orang duduk atas ni pun tengok comel. Duduk bucu ni. Kita kau depan gini nampak comel. Kau belakang nampak Allah. Po bewok nampak muka. Jadi Rasulullah ni comel belakang. Kedudukan. Maka Rasulullah pakai simple, pakaian simple. Tak skema-skema. Rasulullah pakai ada saja. Lagu tu cara. Boleh tak buitik tanah pokok bagi salih kau Nabi Sulaiman, kau Nabi Ilyas, tanah pokok lagu tu lah. Hamba sebut dah dulu masalah tip bagi tanah pokok tu dah. Tengok rojok pada hak dululah. Mohon ijazah amal zikir Allah. Zikir Allah ini di hati. La ilaha illallah di lidah, dipanggil zikir lidah. Lidah, lisan, lidah. La ilaha illallah. Bunyi kata la ilaha illallah. Maka zikir ni keluar daripada lidah. Tu bagi zikir la ilaha illallah. Kerak sikit Allah sini. Tak bunyilah, aku nak tunjuk aku mana tahu. Dia hati. Panggil zikir hati ni Allah dalam hati. Macam bisik hati. Kita buat bisik hati. Macam kita kecek. Okey, saya kecek lah ni. Saya nak makan nasi. Saya kecek ni. Tapi kita tukar dengan Allah di sini. Apabila kerak sikit lagi jadi duduk sini. Napah dia panggil. Zikir napah. Zikir hati, zikir nafas. Hu. Sini. Gerak ke hidung kita, nafas kita bunyi hu. Naik hu. Jadi zikir Allah ni di hati. Kekal ke sentiasa zikir Allah. Jangan mulut dia. Tu zikir lisan. Zikir di hati ni Allah. Mulut jangan bunyi. Berlatih. Biar lekat juga. Biar benda tu bunyi. Bukan Allah sini. Hamba ijazah mana hamba terima daripada guru hamba zikir Allah. Kalau kita selawat atau buat apa-apa ibadat tapi tak tahu kelebihan yang dijanjikan, contohnya diampunkan dosa-dosa, adakah kita akan dapat juga kelebihan yang kita tak tahu tu? Terima kasih ustaz. Boleh juga. Janji daripada Allah tidak syarat seorang itu mengetahui kelebihan dia dan ganjaran dia baru dapat ganjaran itu dak. Buat semata-mata kerana Allah, Tuhan akan beri dah, Tuhan janji dah. Supaya kita beli kereta lah. Beli kereta, maka kita bayar duit, maka ya duit kereta. Kita masuk dalam kereta tengok ada aksesori goni. Hamba tak tahu. Dah beli dah, bui belaka lah. Begitu juga amalan. Mohon ada kode ayat Al-Quran hok boleh buat rawat angin jahat. Gapo dia baca tu? Angin jahat. Ulege. Atau petua. Mohon share ustaz tak tahan sangat dah masuk lepas asar je mari selalu sampai ke malam. Gapo ulu legeh apa pula boleh? Oh tak reti baca apa nama rimah. Angin jahat lagu mana tak tahu. Awak ni ada medu ni sekali. Kalau medu kuat dia akan masuk kepada urat. Jadi baru angin gapo dia tu kena cek ke hospital lah dah. Cek gapo dia awak sakit gapo dia, medu kau gapo dia tu gitulah. Tak boleh nak royak tu. Cuma makan halio. Buai benda angin daripada tubuh. Ingat angin, tubuh kita terdiri manusia ni daripada tanah, air, api, angin.
Maka kalau angin tak betul dia akan masuk ke saluran ni jadi sakit tubuh kita, jadi rasa biso-biso tubuh tu angin belaka. Tu kena buat. Biar stabil. Kita perlu berapa angin dalam tubuh kita. Ustaz sehari sebelum puasa saya bagi tahu suami, esok nak puasa qada. Dia jawab, beres ya. Tiba esok saya dah puasa, dia suruh buka pula. Allahu akbar. Apakah saya wajib ikut dia atau berbuka puasa? Buka puasalah. Kerana apa? Dah dia nak kita misalnya. Apa malah kita royak kata rabe kita nak puasa, tahu lagu mana abe nak isih rabbana, saing belanja kopi gapo dah. Tukar ali pula sudah kata. Orang royak dah bini hamba puasa, suruh buka puasa kawan tu. Pas lagu mana? Boleh sebab apa? Sebab masa masih ada lagi. Boleh kita tunda ibadat wajib kerana nak buat, kerana taat kepada suami ni wajib juga. Maka puasa esoklah, tak suruh bimbanglah. Ahwal ni perasaan hamba dengan Allah Taala ke? Ahwal ni jolalah perasaan. Perasaan yang mari dan hilang. Mari, patut hilang semula. Mari pula. Hilang. Tu panggil ahwal. Kuat budak ni mari ahwal tu. Hal mufrad. Jamak dia ahwal. Apa maksud ahwal? Satu kedatangan perasaan dengan Allah. Contohnya malam ni tiba-tiba kita jadi mari rasa berdosanya aku dengan Tuhan. Mari rindunya ke Nabi Muhammad. Mari nak selawat, mari nak berzikir, mari nak istighfar, mari nak gapo. Ahwal ni mari ahwal ni. Perasaan ni kekal tak kekal. Minggu lepas tak bangun tahajud pula. Tak selawat pula. Ya mari jarang-jarang. Maka tujuan perasaan ini adalah nak memancing hati dan nafsu kita supaya boleh perasaan itu. Tak tahu minggu lepas sedap perasaan itu dengan Tuhan. Lagu mana aku nak boleh perasaan itu dengan Tuhan? Maka kita usaha jumpa guru kata mu nak perasaan itu. Mu kena buat lagu ni. Maka guru pun beri kita pun latih lama-lama perasaan itu boleh hak itu kekal dengan kita. Apabila kekal perasaan itu tak hilang-hilang dah. Mari semacam maka dipanggil maqam. Dapat makom ni dah. Awak ni naik kepada makom ni dah. Makom ni hak kekal. Kalau hak tak kekal dipanggil hal ataupun ahwal. Kalau kita kumpul teh kosong, ada di antaranya teh minum air keras, arak, apa hukumnya? Kalau kita minum arak, teh kosong ni. Ting, apa hukum ting? Dosa di ting kau dosa di air lah ni. Ting tu tak dosa, cuma dia isi arak saja. Maka bukan kita nak minum, kita nak pergi jual ting dia, okey? Maka boleh kita ambil kutik ting pergi jual, tak ada masalah. Bukan nak air daruk kau gapo dia, tak ada sumbangan kepada arak langsung. Kutik ting arak nak pergi jual. Hak ni masalah jual ting, bukan jalan arak. Arak hak ni masalahnya. Ada lipatan tertentu untuk pakai serban. Kalau lipat dengan cara sendiri dapat pahala, kok sunat boleh. Asal saja benda melilit di kepala dipanggil serban. Orang Mesir serban lagu ni, Yaman serban lagu ni, Syria serban lagu ni, Morocco serban lagu ni. Tanah Melayu kita serban lagu ni. Semua dapat pahala serban belaka. Tak ada riwayat Nabi ajar serban secara detail. Nabi royak cara pulah lagu ni dak. Pakailah lagu mana boleh pahala serban belaka. Lepas tu pakai serban lagu ni. Tu atas dia lah ikutlah. Cuma tradisi orang pondok ni serban tok guru hamba. Hamba pun tiru pakai serban dia. Sekalipun dia wi ijazah tak wi ijazah, hamba suka pakai serban tok guru hamba. Kerana apa? Kerana tanda hamba tu hormat dan sayang ke dia. Seorang murid sayang tak sayang dia kepada guru dia, dia akan pakai serupa tok guru dia. Kalau yang tagi mengaji di pondok-pondok mana pakaian tok guru, hak tu dia pakai. Masa depan tok guru tak pakai, tapi pakaian. Kalau tok guru dia pakai baju putih, baju Melayu lagu ni, pak tua, pak mati dia pakai tu. Kita tengok guru kita, khodai dia semua pakai serupa tok guru belakang. Kalau serban nipis tu. Kalau hak ni pondok ni boleh kena serban ni serban. Kerana kalau kita pakai serban lain dengan serban tok guru kita. Ni pondok di Malaysia lah. Nampak apa mu pakai serban lagu ni? Aku pakai serban lagu ni, apa pakai serban lagu ni? Hatimu condong kat orang lain dah tu. Mu lebih rasa lebih orang lain daripada aku dah tu. Adat dia. Maka tradisi dia kita pakai serban ni ikut serban tok guru kita. Tepat tu. Sebab tu hamba pakai macam-macam serban. Tak sewi anak murid jadi rasa segan nak pakai serban lagu lain. Hamba segan kan jadi nampak kurang ajar pula. Pakailah serban lagu mana nak pakai puyuk atau pala terpulai pada demo asal dapat pala serban saja. Payah juga pakai so jenis serban takut dia kata pakai lagu ni lagi tajuk lagi daripada
pakai berlaku. Dan ijazah ada ijazah berlaku macam-macam Lagu itulah boleh pahala insya-Allah. Adakah menyimpan jambe ni sunnah Nabi? Gini, nyambe lah jambe. Bukan jambe tandah. Jambang. Ni maknanya gini lah. Jambe ni lah bau. Orang tua panggil bau. Kalau kita ada bau, maka Rasulullah pun bau juga. Ikut cara bau Rasulullah. Kalau kita tak ada jenis tak ada bau, maknanya kita tak tahu nak ikut lagu mana. Kita tak ada janggut. Kita kepala botok. Rasulullah rambut panjang. Kita nak ikut lagu mana? Tepiklah kitanya. Sunnah ni kalau kita ada, Rasulullah ada, cara hok nak ikut hok cara Rasulullah. Okey, rambut. Rasulullah ada rambut. Okey, saya ada rambut ikut. Cara nak ikut orang kafir, nak ikut pretren, ikut dia lah. Tapi hok moleknya ikut hok cara Nabi. Saya malah ikut. Boleh? Tak apa. Tak dapat fadilah ikut Nabi. Sahabat dulu dia ikut belakang. Hok dia mampu boleh ikut. Kalau dia ada janggut, dia ikut cara janggut Rasulullah. Kalau kau ni, dia ikut cara Rasulullah. Lagu tu. Kalau tak ada rezeki, tak apalah. Tak ada janggut tu bukan main. Sodoh lah saya. Jerit lah apa-apa. Saya tak ada janggut. Ustaz tak boleh. Tak ikut Nabi. Weh, dah kita tak ada peluang. Nak kata lagu mana cakap berdosa. Lagu tu. Apa hukum sambut hari bapa dan hari ibu tiap-tiap tahun? Ikut dia lah. Tiap-tiap tahun kau, tiap-tiap hari kau sambutlah ibu kita. Berbaktilah kepada dia, buatlah kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Sekalipun kalau mu tak boleh buat seminggu sekali, tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali awak peringati mak ayah awak. Tak apa dah tu. Bukan kita nak ikut orang kafir. Satu penghargaan kita sebagai orang Islam kepada ayah kita. Mungkin kalau selain daripada tarikh tu kita sibuk. Tak ada kita ada kerja ke apa. Maka sekurang-kurangnya hari ni saya nak mulia ke ibu bapa saya. Jasa dia banyak. Saya besar lagu ni. Saya ada ilmu. Saya gapo, ada pangkat, ada harta. Semua jasa dia. Kalau dia cekik masa kecil mampu sama. Mujulah dia pelihara. Bila-bila tak ada duit dia berhutang dengan orang. Maka amba rasa nak uwi harta ke dia. Beli gelemah, beli kek, beli gapo dia. Ayah terima kasih. Gitu. Ikutlah. Bukan nak ikut orang kafir. Nak ikut Islam lah. Islam suruh menghargai ibu bapa. Tak boleh buat tiap-tiap hari, buat seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Jadilah. Takut setahun sekali, takut serupa dengan orang kafir. Buat sebulan sekali. Sebulan sekali. Tak apa dah. Tak sedar, tak ikut orang kafir dah. Okey, buat sebulan sekali. Hormati ibu bapa kita. Dah kita sibuk nak apa dia? Lagu tu. Ustaz, betul kau selawat kita buat dalam keadaan riak atau menunjuk-nunjuk pun diterima oleh Allah. Tak sama dengan amalan lain. Gitulah kelebihan selawat. Iaitu kita buat dalam keadaan main-main pun diterima oleh Allah. Kerana selawat kita ni bukan kita selawat. Kita minta Tuhan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, tolong selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi selawat ni benar bukan kita selawat. Tuhan selawat kepada Nabi Muhammad. Sebab tu kalau kita main-main pun tak apa. Kita main. Engkau Tuhan tak main-main dengan Nabi Muhammad. Tak ada. Tuhan serius macam dengan Nabi Muhammad. Maka dia selawat je kat kita kaitan apa dengan niat kita. Maka selawat kita tetap jadi. Ya, kerana Allah dia selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ada jual tanah 120,000. Bayar hutang 25,000. Apa dia ni? Jual tanah 120,000 baru. Adakah kena zakat semua tu? Tapi belum cukup setahun lagi. Kalau orang duit orang pinjam kita kena keluar zakat kau tak? Masalah kita jual ni tak cukup. Mana tak cukup setahun tak faham. Dia jual lagu mana pitih baru boleh 120,000 kau gapo amu tak faham ni ayat-ayat dia tak faham. Masalah pitih orang kalau dia pinjam dengan kita kena bayar zakat ya. Pitih kita ada 100,000. 10,000 ada orang pinjam. Time hujung tahun kita nak kira 90,000 ke 100,000. Kira 100,000 lah. Cuma 10,000 tu ingat duduk dengan orang. Kira harta kita. Ya harta kita lagi. Boleh kau pakai terkena darah buat sembahyang. Basuh banyak kali dah. Masih kesel. Masih tinggal kesel. Bau tak ada dah. Kesel tu ada lah. Terima kasih Ustaz. Pakaian kena darah kita basuh dah boleh buat semaya. Kita basuh-basuh dah ada kesel darah lagi tak apa boleh buat semaya. Tak usah bakar api lah. Dimaafkan najis ma'fu anhu dah.
Apa hukum kita mengambil harta orang kafir? Sekiranya haram, bagaimana kau hendak menggantikannya sekiranya orang kafir tidak dapat ditemui dah? Nak kata mana dah? Orang kafir nak tutup lagu mana dah? Hak dia. Nah, Nabi kata jangan buat zalim kepada seseorang. Maka aku akan balas denda kepada dia dan doa orang zalim ini mustajab sekalipun daripada orang kafir. Orang kafir minta dengan Allah Taala. Minta ke apa? Ya Allah ya Tuhanku, minta kawan ni hancurlah. Orang kafir. Tapi dia minta dengan aku, kata minta, aku mustajab juga doa dia. Orang Islam lagi-lagi lah. Maka jangan buat zalim ke orang, jangan duk curi harta orang. Orang kafir kalau you nak kenak dia minta doa lah. Nah, maka Tuhan tak mustahil dia Tuhan buat kat nyanyi kita nah. Dan Nabi tak pernah hajar mengkhianati orang sekalipun orang kafir. Kecuali ketika perang lain. Tengah dok perang gogeng ni tak apalah. Tapi saja-saja nak curi harta orang kafir tak boleh kok rejek lagu tu. Kau nak apa uduh Islam? Islam tak ajar apa kita kata saya Islam. Takbir Allahu Akbar pula curi barang orang kafir. Curi gapo dia lagu. Nabi Muhammad malu nak mengaku lagu ni. Kecek benda indah tetapi perbuatan sangat huduh. Nah. Saya nak tanya solat witir, afdal lakukan 3 rakaat satu salat ke afdal 2 rakaat patu so rakaat. Sebab ada kawan saya kata afdal buat 3 rakaat satu salat kerana menyamai solat maghrib. Gini, afdalnya buat 2 rakaat wi salat, patu tambah so rakaat wi salat. Oh tu afdalnya. Memang betul lah saya awak kata kalau buat 3 rakaat tu tidak afdal. Boleh buat, boleh. Kerana nak support dengan sembahyang maghrib jadi. Nah. Maghrib itu dipanggil witir siang. Lepas tu witir kita buat ni, tu panggil witir malam. Nah. Ustaz, saya nak tanya ilmu laduni hak ustaz seumur sebut awal kali tu ilmu hikmah kodok. Bukan. Ilmu laduni lah. Nah, apa maksud ilmu laduni? Ilmu pemberian Allah Taala. Yakni kepetohan bercakap, menyambung ayat-ayat yang diguna hingga menarik perhatian orang yang mendengar. Ilmu-ilmu, poin-poin, maklumat-maklumat, manfaat yang ada dalam kuliah itu minta mari daripada Allah Taala, ilham daripada Allah. Itu panggil ilmu ladunni ilma, ya. Lagu tu. Bukan ilmu hikmah dewa saya labuh, saya sikap kepada dia. Hak tu bab lain pula. Hak tu boleh ngaji dengan manusia. Ilmu ladunni, ilmu ni ilham daripada Allah. Ada orang boleh kecek saja, ilham belaka, berok. Ulama mengarang beribu butir kitab. Mari mana? Dia tak tiru kitab orang. Lon ni aku yang aling tiru kitab orang. Mari mana? Ilham belaka. Jadi ilmu ilham ini dipanggil ilmu laduni. Nah. Apa hukum seorang isteri curai dengan lelaki lain? Disebabkan suami dia tidak mampu untuk memenuhi keperluan zahir dan batin isteri. Apa kita jadi jahat pula? Oh. Tok lelaki kita dah jadi jahat dah. Tak wi pitih kita dah. Nafkah zahir tak wi dah, nafkah batin pula kita pula jadi pergi curai. Jadi badi jahat. Badi nak terjun dalam neraka. Tak kenalah lagu ni. Kita ada Tok Qadi. Kita jumpa Tok Qadi, saya nak fasah dah dengan suami saya, dia tak wi nafkah zahir dan batin. Mudah. Apabila fasah batalkan hubungan perkahwinan, gilah cari jatan lain hok ada nafkah zahir batin nikah dengan dia. Apa main curai lagu tu? Dosa dua-dua. Jangan jadi jahat dengan kejahatan orang. Kita yang jadi Nabi Muhammad kak. Orang buat jahat kepada dia tak jadi jahat dia. Semakin baik, semakin baik. Lo ni orang jahat buat alasan saya orang baik yang ditekan. Orang yang baik yang disakiti. Falsafah mari atas langit. Mana lagu ni? Biar jadi Nabi Muhammad kak. Orang buat jahat kau baik. Orang jahat kau baik. Nah, jangan termakan dengan putih-putih setan iblis. Nah. Kalau anjing masuk dalam surga, hanya berjalan sahaja tanpa duduk dalam surga. Adakah dia kena sertu kapek tersurah tersebut? Seorang anjing masuk, main-main apa semua, teh. Ya hanana, anjing misalnya, ataupun jalan, latih hari tu email. Teh, wiring apa semua, tidur atas masjid apa semua. Apa hukum dia? Ikut dia. Niat itikaf pula. Saja aku itikaf atas masjid ni. Ikut dia lah, tak ada apa. Jangan ada benda-benda yang menyebabkan najis. Jangan ada benda-benda yang menyebabkan najis. Kalau tidak menyebabkan najis, tidak wajib sertu. Tidak wajib sertu. Nah. Ni dia masuk saja lagi-lagi lah. Maka tak wajib sertu. Ikut dia, jangan dia menajiskan. Yakni tubuh dia basuh ke, hak tu tak boleh. Tubuh dia kering ikut dia lah. Nak main bergambar kau ikut dia lah.
Ustaz macam mana nak hadapi mertua yang suka buka aib anak menantu depan keluarga dan orang lain? Ada doa tak boleh diamalkan selain dari redha dan percaya pada Allah Ta'ala yang rezekikan kita dapat mertua begitu. Nak katalah ke mana? Ni bukan hukum hakim. Orang tahu dah perangai ni tak molek. Ni bukan kecek bab hukum hakim. Tapi kecek bab nak menyelesaikan masalah. Pandai-pandailah kecek. Nah, kebenaran tidak berada di tua. Kesalahan tidak berada di muda. Kadang-kadang hak tua tu salah, hak muda tu betul. Tak semestinya. Tetapi adab tetap kena jaga. Dia orang tua, kecek molek. Kalau serah tak boleh pergi kat, kita pakai wak senyap. Biar dia seorang saja dosa, kita jangan ikut sama dengan dia. Nah. Macam mana nak berlapis dada apabila ditegur atau dipeli oleh orang lain yang sengaja menyakitkan hati kita? Belajarlah. Belajar tengok dia nak uji iman kita. Dia nak beri pahala kepada kita. Pahala dia nak kembali kepada kita, kejahatan dia nak ambil dah tu. Orang dulu, ulama dulu, kalau orang nganying ke dia, fitnah ke dia beli hadiah besar, dia hadiah kepada orang tu. Terima kasihlah kerana beri pahala kepada hamba. Saya bahagilah harta dunia ini kerana awak telah beri akhirat awak pada saya. Pahala. Terima kasih banyak-banyak. Terawak lagu tu insya-Allah hilang selalu perasaan nak marah ke orang. Buat dulu sekali. Gitu gak peluk dia. Allah terima kasihnya awak ambil dosa saya. Allah saya rasa orang dah nak ambil dosa ni. Awak ambil dosa separuh. Awak dah kata saya deh. Terima kasih tak suruh langsung. Dia buat lagu tu nah. Ustaz macam mana nak solat wudu sekali dengan solat sunat qabliyah dan berapa rakaat? Buat 2 rakaat saja. Saja aku semalam sunat qabliyah dan sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau sesama akad nikah si perempuan uzur, jika kalau semasa akad nikah si perempuan uzur boleh duduk di beranda masjid sahaja gini. Kaedah dia dalam mazhab kita beranda masjid tu hukum dia masjid. Kecuali imam tu kata saya buat masjid ni saya hanya wakafkan masjid depan ni, beranda tu bukan masjid. Macam pondok kita ni dah. Dalam ni saja masjid, luar tu bukan masjid. Mudah orang-orang uzur apa dia nak duduk di beranda tu. Tapi kalau dia tak sebut lagu tu, beranda tu automatik masuk dalam masjid. Jadi kalau dia tak niat gapo-gapo, automatik masjid tu bangunan tu, maka beranda tu tak boleh duduk juga orang hek. Tak syarat pun perempuan mari ketika akad nikah. Tak syarat. Berarti tidak wajib. Kalau nak mari hanya nak jadi saksi sunat saja. Tapi kalau siapa perikat orang hek masuk dalam masjid tak perlu lagu tu. Tunggu rumah lah. Lagu tu. So kalau tak solat selepas kita kecing, lepas tu keluar air kecing 2-3 titik kena seluar tanpa kita sedar. Dah kita tak sedar, lagu mana nak tahu? Ni kita sedar dah, ni kita tanya soalan lagu ni. Berarti kita semaya dengan najis maka kena qada. Sekiranya si isteri pernah melakukan satu kesalahan terhadap suami lalu bertaubat dan memohon ampun dari suaminya, adakah isteri masih perlu masuk pintu syurga yang dikehendaki setelah memelihara semua perkara untuk mendapat redha suami? Biasa ya berlaku silap salah suami isteri ni biasalah. Kita aja marah dia pun aja marah kita. Kita pernah menyakiti hati dia pernah menyakiti hati kita. Standard KL lah. Cuma apabila kita maaf, tak ada masalah. Dosa habis pula. Atta ibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang minta maaf bertaubat dengan Tuhan supaya tak ada dosa dah lah. Jadi maaf. Apa hukum jual baju banda ada gambar, contohnya band-band barat lah, Metallica, The Rolling Stone dan lain-lain. Ada gambar seperti korok, ada gambar serai, ada boleh menjatuhkan akidah dengan menjual dan memakai baju tersebut. Ginilah. Baju tu tak menjatuh akidah. Cuma baju tu tak molek lah gambar yang tidak sesuai. Gitu saja. Menjatuhkan akidah dok, jual banda penuh akidah dok. Tanya dia, demo rela dok jual baju ni dengan akidah demo? Dok, pedoh apa hamba pitih jual baris juta pun kalau mati masuk neraka tak ada pedoh. Bukan niat dia nak menjual keseraman tu, nak jual kekafiran tu. Dok dia jual baju. Muka baju banda ni memang standard lambai lagu tu. Molek cari baju lambai biasalah, lambai apa dah? Adidas bunga kau. Benda-benda hok gitu, hok biasa-biasa. Jangan beli hok korok. Tapi kalau minat Metallica kau gapo dia gapo cicok Cobain gapo ikutlah ikut dia. Nak kata dosa tu doklah. Naiklah baju tu menyebabkan orang tengok jadi naik nafsu. Gambar perempuan tak pakai baju kau ni jadi muka lain dah tu.
Kalau korok ni rasa pok kita ni debel belakang dah ni. Tak takut dah kok korok. Korok ni benda biasa lah. Korok ni. Korok kering. Jalan-jalan korok kering. Jalan pok kita korok kering. Tak ada masalah ke apa dia. Cuma ke gitu. Tu masuk dalam bab bukan kategori jual beli baju. Masalah lambai dah pula. Gitulah. Bukan masalah banda tu. Minta ijazah doa bagi mudah hafal Al-Quran. Bagi rajin baca. Rajin ni kena usaha lah. Mudah hafal Quran ni bacalah doa-doa gapo dia ni. Allah maftah alaina abwaaba rahmatika wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Bacalah. Allah maftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin fi khairin wa afiyatin. Lagu tu ikutlah. Maksud hadis mukmin tidak jatuh dalam lubang yang sama kali yang kedua. Yakni orang mukmin kalau dia terima satu pelajaran, cepat menerima pelajaran. Apa maksud cepat menerima pelajaran? Kalau dia tersilap, kesilapan itu dia tidak akan ulang kerana dia tahu benda ni silap, benda ni salah. Kalau dia buat pula tak bijak tu. Tindakan dia bukan tindakan orang mukmin yang bijak. Mukmin yang bijak sekali kena tipu ke orang tak ditipu dah. Sekali dia ikut hawa nafsu yang menyebabkan dia jadi hina, hangpa tak buat dah kali. Hangpa tahu dah kalau hak ni akan jadi lagu ni, hangpa tak buat dah. Tu perangai orang mukmin. Nabi kata orang mukmin tidak akan masuk dalam lubang bewok dua kali dah. Dia mau tahu dah benda ni akan punah. Dia mau masuk pula. Lagu mana? Saya masuk pula. Masa awak masuk tu bukan orang mukmin, awak jadi ikut nafsu dah tu. Bukan orang mukmin yang bijak pada masa tu. Kalau orang mukmin yang bijak cukup sekali sebagai pelajaran dalam hidup hamba tak buat dah. Tu orang mukmin. Bukan kata dia tak melakukan kesilapan, dia aku tapi dia lagu tu lah. Sebenarnya orang mukmin apabila terima pelajaran dia akan ingat, ni benda ni. Hamba sayang kalau dak mai tawa-tawa lagu ni kerja penuh lagu ni. Hamba kena dah zaman dulu. Pakai sekali taubat lillah Allahu akbar hamba tak buat dah kerja lagu ni. Jadi pelajaran orang mukmin tu. Tu kalau dia diuji, kalau dia tak uji tak payah terahlah. Ustaz saya nak minta Ustaz nasihat sedikit tentang pergi ziarah para alim ulama, wali-wali, para karamah. Saya pun royak dah kata mereka orang berkat, tapi orang tak suka pergi juga. Orang tak suka pergi juga Ustaz. Saya tak cakap nak royak lah Ustaz. Dengan nasihat Ustaz-Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah pada saya, sahabat saya, muslimin dan muslimat. Ziarah ke kubur ini anjuran daripada Nabi. Bukan anjuran daripada orang habaib ko hadramaut ko ahli sunnah wal jamaah. Demo tak seikut ahli sunnah wal jamaah, tak seikut wahabi, tak seikut syiah. Lah terpulang. Nak ikut Nabi Muhammad ke tak? Okey, kalau nak ikut Nabi Muhammad, Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Aku dulu pernah melarang kamu ziarah kubur sebab mu akidah tak betul lagi, takut mu buat benda-benda syirik atas kubur. Sekarang fazuruha. Sekarang wahai sahabatku, ziarahlah kubur. Nabi suruh. Mungkin tak si dengar kata orang, ulama kata salah, hak ni kata salah. Mungkin nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata fazuruha. Maka apabila perintah Nabi Muhammad, mungkin umat Nabi Muhammad ikutlah Nabi Muhammad. Mu tak ikut kata orang lain, lagi tapi Nabi Muhammad mu jangan lawan lah. Nabi Muhammad kata suruh kau lagi ziarah kubur, fazuruha. Ziarahlah kubur, sesungguhnya menziarah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat kamu. Biar hamba tak ikut Syafi'i, tak ikut Asy'ariyah, tak lagilah mu kau dah mau bisa. Okey, Nabi Muhammad mu tak ikut juga kau nak ikut. Kalau nak ikut dengar hadis ni. Fazuruha, pergi ziarah kubur. Ambo ikut, ambo pergi ziarah kubur ni bukan ikut sufi. Allah pergi lah. Kita kan dengan Allah. Yang menilai amalan kita Allah. Bukan imam, bukan mustahid, bukan doktor, bukan PhD. Lawelah pok dia nya. Engko kita ikut Nabi Muhammad kan. Ingat, akhir-akhir zaman ni ikut Muhammad. Marilah Syekh Rabbana gapo dia dengan rupa orang bijak, orang pandai, orang sijil bertenu timbung pun kalau lawan Muhammad tak ikut. Ikut Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kata ziarah lah. Buat kerak-kerak juga. Hamba tak ikut sebab ustaz tu nak ikut. Orang kata tak boleh. Mu ikut Nabi Muhammad, kau mu ikut ustaz tu. Mu kata mu nak ikut Muhammad. Ustaz lain mu pilih-pilih pula, orang ni tak ikut, orang ni nak ikut. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata
Lah ni kalau nampak dok baloh ulama ni kata gini, tengok Nabi Muhammad kata gapo. Kalau Muhammad kata gi, fazuruha. Nah, dah tak usah ikut orang belaka, ikut Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad suruh pergi ziarah. Ustaz boleh tak baca 2 surah? Oh, baca dah. Ustaz menterjemuh ke ayat mutasyabihat Al-Quran seperti yadullah fauqa aidihim dengan perkataan Melayu itu tangan Allah. Adakah termasuk dalam kategori takwil khalah atau tafwid salah? Sebab tu hamba guna perkataan yadullah. Hamba tak guna perkataan tangan Allah. Yadullah lebih tepat. Kerana katanya siapa dia tak ingatlah. Imam An-Nasafi ke apa dia kata tak boleh terjemuh perkataan istilah-istilah. Benda-benda yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan istilah-istilah, maka tak boleh diterjemuh dengan bahasa Malaysia. Kekalkan dengan istilah tu. Seperti kalimah yadun. Benda yang tidak difahami apakah maksud dia yadun tu anggota ke perbuatan ke sifat ke apa dia. Sebab apa kita kelaskan dia masuk dalam kategori sifat? Sebab amo biasa faham. Dia mau kata salah ke? Salah ni maknanya seruh kepada Allah Taala 100%. Maka istilah lagu tu kita seruh. Tuhan ada yadung. Yo, ada yadung. Gapo dia yadung? Tak tahu. Anggota? Dok. Tangan? Dok. Kaki? Dok. Atas? Dok. Depan? Dok. Ada jari? Dok. Lepas tu yadung. Yadung. Al-Quran kata Tuhan ada yadung. Tuhan beristiwa atas harah. Tuhan beristiwa? Yo. Lepas tu Tuhan duduk? Dok. Tuhan bangun? Dok. Istiwa? Gapo dia? Tak tahu. Tu dia panggil tafwid. Serah lafaz dan makna kepada Allah. Hamba tak faham. Ayat Quran berapa ribu kita tak faham. Hak ni lagi-lagi rahsia Tuhan. Tuhan kata ada ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Ini masuk dari kategori ayat yang kesamaran. Tak wajib kita tahu pun, tak tahu tak apalah. Gitu nah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.